Waktu begitu pantas menipu kita yang terlena. Belum sempat berzikir di waktu pagi, hari sudah menjelang siang. Belum sempat bersedekah pagi, matahari sudah meninggi. Kita tidak pernah merasa kehilangan waktu dan kesempatan untuk menghasilkan pahala. Maka 1000 tahun tidak akan pernah cukup bagi orang-orang yang terlena. Karya puitis Buya Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam resensi, salam kehidupan dan salam kesejahteraan. Mohon perkenalkan diri, saya Anis Fatimah Az-Zahra, pelajar dari SMK Sarjana Utama, Kuala Selangor. Buku bertajuk Hamka Nukilan Abdul Latif Talib yang merupakan penulis buku-buku sejarah yang tidak perlu diperkenalkan lagi di Malaysia. Buku ini berhalaman 486 muka surat dan dicetak oleh PTS Litera Utama Serdian Berhad pada tahun 2014. Hamka, nama agung yang tidak perlu diperkenalkan lagi. Seorang penulis dan ulama yang berasal dari ranah Minangkabau, Sumatera Barat. Buku ini berkisarkan tentang riwayat hidup Hamka atau Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Episod bermula dengan kelahiran Abdul Malik pada 16 Februari 1908 di Desa Nan Permai di Minangkabau yang penduduknya taat akan ajaran agama Islam. Ayahandanya Haji Abdul Karim Amrullah merupakan seorang ulama dan imam di Masjid Kampung Sirah, manakala bundanya bernama Syafiah binti Baginda Nan Batuah. Zaman kanak-kanak Abdul Malik dipenuhi dengan warna-warni kehidupan yang tidak selalunya indah. Ayahandanya mempunyai hasrat yang tinggi menggunung untuk menjadikan Abdul Malik sebagai seorang ulama yang tersohor. Namun, impian yang dibina tidak kesampaian kerana Abdul Malik bukan seorang kanak-kanak yang pintar. Juga bukan seorang kanak-kanak yang mendengar nasihat dan kata. Ayah dan bundanya meninggalkannya bersama nenek kesayangannya kerana berhijrah ke Padang bagi meneruskan dakwah dan mengajar di madrasah. Kerinduan dan kesepian Abdul Malik telah membina kepribadian seorang kanak-kanak dan seterusnya seorang remaja yang memberontak. Namun, doa seorang bapa yang tidak pernah padam telah melahirkan seorang Hamka, seorang pemimpin dan seorang sastrawan yang agung. Perjuangan beliau begitu mengkagumkan sehingga akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhirnya ketika menginjak umur 73 tahun pada hari Jumaat 24 Julai 1981. Usai membaca karya ini, banyak pengajaran dan iktibar yang dapat kita teladani. Pertama, kita jangan menyerah kalah dalam kehidupan. Kehidupan awal Hamka begitu berwarna-warni. Beliau pernah ditinggalkan orang tuanya bersama neneknya. Beliau juga tidak menghabiskan pembelajaran di sekolah dan pernah juga hidup dalam kedai Irfan. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Namun, pengakhirannya Hamka disanjungi, disegani dan menjadi seorang tokoh yang mengkagumkan. Kedua, mendalami falsafah hidup yang menjadi pegangan Buya Hamka menjadikan kita sebagai manusia menghargai kehidupan dan mensyukuri segala nikmat Allah yang tidak terhitung. Menerusi sajak dan syair Hamka memungkinkan kita berfikir, menakul dan menilai kehidupan kita pada hari ini. Seterusnya, banyak nilai-nilai positif yang turut digarap dalam buku ini. Nilai kegigihan dipaparkan melalui watak Hamka sendiri yang sentiasa gigih dan cekal dalam mengharungi kehidupan sejak zaman kanak-kanaknya lagi. Untuk itu, pada pendapat saya, buku ini sesuai dibaca oleh setiap lapisan umur. Walaupun pengisian buku agak serius, namun pengarang menyampaikan ideanya melalui pemilihan kata yang ringkas dan santai. Buku ini juga turut diselit dengan unsur lelucon untuk mengelakkan rasa bosan dan turut disulami dengan ayat yang indah dan puitis. Buruk bunyi, pecah berita, buruk rupa, salah candanya. Jika hidup dikutuk Allah, ke bawah tidak berurat, ke atas tidak berpucuk, di tengah-tengah digigit kumbang. Wallahualam, fikir-fikirkan. Akhirul kalam, nadi ilmu, amalan membaca. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.